Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah graf daily confirm case bandingan di antara Malaysia dengan Kanada. Penduduk Malaysia 31.6 juta, penduduk Kanada 37.6 juta. Kes positif Kanada setakat 26 hari bulan 5 ni kan, 86,647, dan Malaysia 7,619. Sementara kes kematian di Malaysia 115 saja berbanding 6,639 kematian di Kanada. Daily confirm COVID-19 ni bagi Malaysia di bawah 200, sedangkan di Kanada setiap harinya kes baru 1,100 ke atas. Jadi bila demikian, bila kita Malaysia berbanding Kanada, COVID-19 padat di Kanada. Mana tak padatnya, penduduknya lebih kurang kita, tapi kes dia berapa kali ganda ni? 12 kali ganda. 7 kali 12 84, 12 kali ganda. Kalau dari segi kematian 60 kali ganda. Jadi begitulah. Jadi COVID-19 padat di Kanada kalau kita bandingkan lah Malaysia berbanding Kanada. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Pada 10 hari bulan April yang lalu, saya ada membuat posting satu video yang bertajuk COVID-19 Malaysia rupanya diperhati dunia. Di dalam video tersebut, saya membincangkan tentang isi kandungan Facebook seorang warga negara Kanada yang menyatakan bahawa penduduk di antara penduduk Kanada dengan Malaysia ni lebih kurang, beza cuma 6 juta, sedangkan kes di Kanada waktu itu 19,000 dan Malaysia cuma 4,000. Sementara kematian di Kanada sudah waktu itu 435, Malaysia cuma 67. Jadi dia mengatakan bahawa sejak 21 hari bulan Mac, sebelum daripada 21 bulan Mac, kes di Kanada dengan di Malaysia sama, lebih kurang je lah kan. Tetapi setelah Malaysia melakukan selepas daripada 21 hari bulan Mac tu, dia punya kenaikan tu disebutnya apa sih sini, skyrocketed. We have skyrocketed since then. Maknanya selepas daripada Mac 21 tu mendesut naik tinggi macam ni lah kan. Sedangkan Malaysia terus naik secara perlahan macam inilah. Jadi dia waktu itu dia mempersoalkan apa yang dibuat oleh Malaysia ni sehingga Malaysia boleh kekal mempertahankan kenaikan yang perlahan itu berbanding dengan Kanada yang bencana naik tinggi dia macam gitu kan. Jadi dia kata kemungkinan, I think the movement control order, PKP lah. Movement control order tu perintah kawalan pergerakan introduced on March 18 made the difference. Jadi ini waktu tu dia mengatakan demikian. Dan saya juga ada menyebut di situ bahawa seorang warga negara Amerika yang pulang daripada Malaysia balik ke Amerika, dan di sana dia masuk ke airport tu tak ada kena cek apa pun. Jadi dia membuat bandingan jugalah. Tak maknanya tu dia ke Amerika tak ada hal. Tak ada siapa ambil port yang dia tu baru balik daripada Malaysia. Sedang Malaysia waktu tu dah kesnya dah boleh tahan lah. Jadi waktu tu kan kes kita dah 4,000 lebih. Jadinya maknanya pihak berkuasa Amerika macam tidak ambil hirau tentang COVID-19 waktu itu. Jadi itulah yang saya bincangkan, sehingga ada yang mengatakan bahawa kenaikan di Kanada itu disebabkan oleh mereka melakukan banyak ujian macam-macam lah dan ada juga yang meminta saya updatekan perbandingan Malaysia dengan Kanada ni. Jadi itulah saya buat video kali ini. Jadi oleh kerana ada yang mengatakan bahawa ya memang kita tak dapat nafilah bahawa kalau kita banding macam contohnya ini ini daily test COVID-19 test Malaysia macam ni, yang biru ni maknanya jumlahnya lah kan jumlahnya tu setiap hari COVID-19 daily. Sedangkan di Kanada macam ni, tinggi lah, tapi ni naik turun payah kita nak buat bandingan. Cuba kita ambil yang ininya ni. Ni dia ambil, dia panggil rolling 7 days average, purata lah, jadi smooth sikit lah dia punya grafnya tu. Jadi kita dapat buat bandingan, nampak senang sikit sini ni kan. Jadi memang
Kanada membuat hujan lebih tinggi daripada kita. Tetapi memang dengan hujan yang banyak itu memang dia dapat mendeteksi banyaklah kes. Kita kurang dapat mendeteksi. Tetapi pada sekitar sebelum daripada hari raya itu, kita lebih kurangnya mendeteksi membuat hujan lebih kurang sama dengan Kanada kat sini ni kan, tinggi ni kan. Tapi kita tak ada pula kenaikan itu mencanak macam dekat Kanada kan. Jadi di situlah menunjukkan bahawa kita dapat mengawal. Jadi ni total confirm case. Ni pada 26 hari bulan lah terakhir, dia dah 80,000 lebih. Kanada dah 80,000 lebih, sedangkan kita baru 7,000 lebih. Ini jumlah kes lah, jumlah kes Kanada sudah 80,000 lebih pada sekarang ni hari ni 27 kan, 27 hari bulan Mei. Sedangkan pada ni dulu yang masa dalam saya bincangkan di dalam video yang lepas tu, waktu tu 9 hari bulan, data pada 9 hari bulan 19,000. Dari 19,000 dia dah naik kepada 80,000 lebih. Kita daripada 4,000 kita naik kepada 7,000. Kita naik 3,000, dia naik berapa tu? Dekat 60,000 dia punya naik tu. Yang lebih kurang 20, dia 86 sekarang kan. Lalu maknanya 60,000 naiknya. Bayangkan. Begitu dahsyat sekali. Jadi ni bandingannya. Ni yang hari tu. Maknanya ni graf ini sehingga 9 April. Macam ni kan. Maknanya bahan ni lah. Ni. Sekarang terus mencanak. Dia tak ada turunnya pun. Dia tak ada flattennya, tak ada. Terus je. Jadi maknanya kalau dia buat test pun, dia dapati banyaklah kesnya tu kan. Katalah dia buat sesuatu, sepatutnya benda ni ada flattening macam gitu. Ni tak. Dia terus bencana aja. Maknanya tak tahulah dia buat apa. Takkan langsung dia tak ada buat movement control order kan. Lockdown kan sikit-sikit kan ada. Tapi macam tak berkesan pulanya kan. Sedangkan kita ada kesannya. Jadi itulah ni. Setakat 26 hari bulan Malaysia 7,000, Kanada 86,000, Malaysia yang mati 115, dia dah 6,000 lebih. Bayangkan. Macam itulah. Jadi betul lah kawan ni cakap ni. Mana efektifnya kita punya MCO berbanding dengan apa yang dilakukan di Kanada. Mana Mamat ni, Mamat warga negara Kanada yang dia buat komentar dalam Facebook dia pada 9 hari bulan yang saya saya bincangkan pada 9 hari bulan. Maknanya ada point ada. Pasal dia terus menaiknya tu terus saja. Jadi ni kita buat bandingan. Ni maknanya tu kenaikan ni tinggi ni setelah dia buat test. Sebelum daripada tu macam dia tak ada buat test pulanya kan. Bila dia buat test terus mencanak tinggi je. Sedangkan kat sini kita sama je kan. Kita ada period ni beberapa hari ni ujian yang kita lakukan satu hari tu kan sama lebih kurang macam Kanada. Tapi kita ke sini tak ada naik mencanak pun. Ada naik sikit sini aja ni. Tak nampak pun naiknya kan. Macam tu. Jadi memang teruk betul lah Kanada ni kan. Memang patut pun rakyatnya jadi keceperut. Kita dekat sini naik daripada 60 bawah 50 naik ke 172, 187. Kita dah cuma nasib baik lah benda tu bukan warga negara, semuanya orang yang dalam kem tahanan. Jadinya selamat kita kan. Jadi ini tadi tu kat bawah tu kan pelayat dia je kan. Ni dia punya total confirm kita punya ni. Kalau kita sendiri kita tengok ni naik, nampaklah naik sini sikit ni kan. Tak adalah mencanak gila kan. Ada naik sikit ni. Kita tengoklah beberapa hari lagi ni. Sekarang ni kita macam seolah-olahnya sekarang ni keupayaan test kita dah makin bertambah. Jadi dah kata orang tu dah keupayaannya dah boleh tahanlah kita punya ujian sehari ni kita boleh lakukan. Macam ni. Daily confirm case rolling 3 days. Purata 3 hari lah. Kita ambil purata ni bukan apa. Jadi dia punya yo-yo tu tak nampak sangat. Jadinya dia flatten jadinya tu kan. Jadi smooth sikit lah jadi curve-nya ni kan. Jadi bila kita tengok daily confirm case ni satu hari tengok tu dia 1,000 lebih. Tengok ni, kita tengok dia punya garisan ni. Mana dia ke atas daripada 1,100. Sedangkan kita
bawah daripada 200 kes kita setiap hari. Sekarang ni pun kita dah bawah 200 lah sekarang ni. Dia 1000 lebih setiap hari. Jadi bayangkan macam mana tu, tak kecut kita. Nah, yang ini total confirm ni kematian. Tengok, dia dah 6000 lebih, kita baru 115. Punya lah jauh dari segi total lah, total confirmnya tu kan. Dari segi confirm death daily confirm death ni macam ni. Kita ni mak weh, rendahnya tak sampai berapa tu, tak sampai 5 pun satu hari. Dia sekarang ni hari tu sampai 150 lebih. Sekarang ni lebih kurang dalam 100 hari kematian. Satu hari mati 100. Kita total dah berapa bulan baru 115. Dia satu hari. Tu bezanya tu antara Malaysia dengan Kanada. Ni kalau kita tengok ni active case, dia sudah ada sekarang ni 30 lebih. Berapa tu? 34,000 active case. Dia kurangnya yang tengah sakit lah. Yang tengah sakit. Kalau banding dengan kita cuma ada 1400 saja. Tengok, kita dah flatten sini. Cuma ni naik sikit ni. Ni pasal hujan lah. Kita banyak buat hujan sekarang ni. Ni dia terus mencanak aja naik tinggi. Nanti dia. Tapi kita pun naik pun berapa le. Masih lagi barulah active case ni kita berapa? Paling tinggi 2000 lebih. Active case dia 30,000 lebih. Bayangkan jadi begitulah perbezaannya. Dan itu semua, dan dia terus menaik itu adalah disebabkan oleh ni lah ni. Pasal di Kanada ni kes yang sembuh lebih rendah daripada kes baru. Jadi sentiasa setiap hari bertambah dia punya active case-nya. Orang yang sakit lah maknanya kan. Macam kita alhamdulillah ni baru 2-3 hari ni ajalah atau orang tu yang kes baru lebih tinggi daripada ni yang sembuh. Kalau sebelum tu kita kes yang sembuh lebih tinggi daripada kes baru. Sebab itu kita dia menurun itu. Dia bila ini masalah ni. Kalau ini maknanya tu kesembuhannya rendah, memang kita akan bercanak naik terus active case-nya tu. Jadi kita seboleh-bolehnya tu nak supaya kes yang sembuh tu lebih tinggi daripada kes baru. Barulah kita buat selamat mengurangkan kes-kes aktif. Jadi begitulah kalau kita buat bandingannya. Jadi memang jauh beza lah kalau kita nak buat bandingan di antara Kanada dengan Malaysia ni. Walaupun penduduknya bezanya 30 lebih, bezanya cuma 6 juta. Dia 37.6, kita 31.6, cuma 6 juta. Tetapi kesnya ya Allah Rabbi kan jauh sangat bezanya kan. Jadi begitulah. Jadi maknanya tu apa yang diluahkan oleh rakyat dia 9 April hari tu yang kita bincangkan tu betul-betul berlaku. Maknanya tu memang kekesalan lah jadinya. Maknanya rakyat dia tidak berpuas hati lah seolah-olahnya dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pasal dia bila buat bandingan tu maknanya tak puas hati tu. Jadi betul lah. Dan benda tu terus berlaku, tak ada penurunan. Jadi kita alhamdulillah lah, kita sepatutnya memang patut sangatlah kita ni bersyukur dengan apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Dan kita juga bersyukur kerana kita semua ni dengar kata pemerintah kita. Pemerintah kata gini, kita gini ikut. Pemerintah kata satu kereta satu orang, kita pun ikut. Sekarang satu kereta 2 orang, kita ikut. Ni raya satu kereta 4 orang, kita ikut. Ni dengar kata satu kereta 6 orang kalau SUV. Kita ikut. Adalah 1-2 kerat yang yang nakal sikit tu. Macam juga ada jugalah keluar berita katanya ada yang keluar buat jamuan siap. Kan kena. Itulah. Kena saman tu, lain tak berani macam ada dekat Batu Pahat ni ada budak-budak merempit malam-malam raya. Siap terus kena ramai-ramai. Siap. Malam kedua, malam pertama memang bising. Malam kedua, ketiga senyap sunyi. Itulah. Itu peranan frontliner seperti maknanya polis, rela, askar. Bila dia buat tindakan macam itu, orang jadi takut. Itu kita bezanya kat situ. Alhamdulillah lah kita. Jadi kesatuan di antara rakyat, pemerintah dan frontliner. Frontliner ni bahagian yang jururawat, doktor dan juga tentera-tentera, rela, polis semua ni. Jadi kita syukur amat-amat, teramat sangat kita ni duduk kat Malaysia yang begini ni.
sampai sekarang ni kita baru 7,000 lebih. Si siapa Kanada dah 80,000 lebih. Kita yang mati baru 115, dia dah 6,000 lebih. Bayangkan bagaimana tu, berapa bezanya tu. Itu yang yang Berhormat Perdana Menteri kita cakapkan ya, satu kematian tu nilainya terlalu tinggi untuk dia. Jadi sebab itu dia berapa upayanya tu nak menyelamatkan supaya minimal lah, tak ada langsung turut macam saya lah kan dah wabak, tapi maknanya minimal, tapi memang minimal lah 115 saja. Bayangkan orang lain dah beribu-ribu, kita 115 saja, kan syukur. Jadi gitulah dan memang kita sekarang ni sedang dibincangkan, negara kita sedang diperbahaskan. Saya baru semalam riliskan satu video yang maknanya tu Malaysia sedang dikomentar di seluruh dunia. Memanglah. Jadi kita bukan nak jadi terkenal, tetapi akibat daripada perlakuan kita rakyat, pemimpin dan juga frontliner, kita bekerjasama untuk memastikan rantaian COVID-19 ni terputus. Akibat dia kita jadi terbaik, di antara yang terbaik di dunia. Maka orang satu dunia dah bincang pasal kita ni. Tak apalah. Jadi alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ni Malaysia jadi terkenal. Ya, alhamdulillah semua tu adalah daripada adalah kejayaan kita semua lah, rakyat Malaysia. Jadi itu saja ulasan saya kali ini dalam hal berhubung dengan perbandingan di antara Malaysia dan Kanada ni. Jadi mudah-mudahan ada kemanfaatannya perbincangan kita ini. Jadi apapun kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT yang telah menjadikan negara kita ni tidaklah teruk sangat dalam hal COVID-19 ni. Tak macam UK, tak macam Itali, macam tu kan. Kita ni alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah akan sentiasa melindungi kita semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.